Okey, Assalamualaikum. Ini adalah saya nak terangkan tentang proses oogenesis, iaitu proses penghasilan ovum bagi wanita. Okey, untuk proses oogenesis, dia bermula dalam kandungan. Okey, di mana sebelum lahir bayi telah membentuk oogonium atau oocyte primer, di mana ini rahim dia, ini rahim baby dalam kandungan ibu. Okey, ini rahim dia. Okey, di dalam rahim ni sama seperti spermatogenesis, dia bermula daripada sel germa primordium. Okay, sel germa primordium ni akan menjalani mitosis untuk membentuk oogonium. Okay, kita tahu bilangan kromosom 46. So sel germa primordium dia punya kromosomnya 46, dan bila bermitosis kromosomnya akan sama. So 46 atau 2N. Oogonium pun sama, 46 atau 2N, dan kemudian oogonium ni dia akan berkembang menjadi oocyte primer. Sama juga bilangan kromosom 46, 2N. Okay, itu adalah keadaan sebelum lahir. Oocyte primer ni, dalam ovari kita ada banyak oogonium berkembang menjadi oocyte primer. Okay, kemudian oocyte primer ni dia diselaputi oleh folikel yang dinamakan sebagai folikel primer. Okay, folikel primer ni dirangsang penghasilannya oleh hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon perangsang folikel. Okay, saya ulang balik. Sebelum baby tu lahir, di dalam rahim dia ada sel germa primordium yang bermitosis menghasilkan oogonium. Oogonium bilangan kromosom dia 46, 2N, berkembang membesar menjadi oocyte primer. Pada peringkat oocyte primer ni diselaputi oleh folikel yang dinamakan folikel primer yang dirangsang penghasilannya oleh hormon perangsang folikel FSH. Jadi dalam rahim baby ada 4/6 kromosom bagi setiap oocyte primer ataupun 2N. Okey. Kemudian bila dia dilahirkan, lahir, oocyte primer akan menjalani meiosis 1 dan stop pada peringkat profasa 1. Okay, kita tahu meiosis ni ada dua, iaitu meiosis 1, meiosis 2. Jadi untuk oocyte primer, saya tuliskan sel dia. Ini oocyte primer diselaputi oleh folikel primer. Dia akan menjalani meiosis 1. Okay, bila dia balik, bila dia dilahirkan dan dia nak balik, perempuan ni yang dilahirkan ni dia nak balik, oocyte primer akan menjalani meiosis 1, menghasilkan satu oocyte sekunder. Ini oocyte sekunder, dan ini dia akan hasilkan satu jasad kutub. So ini tadi ini 2N, 46 kromosom dah pecah dua menjalani meiosis 1 dengan kromosomnya separuh, 23 ataupun N. Jasad kutub ni pun sama, 23 ataupun N. Okey, sampai situ sahaja.
sebelum dia selepas dia dilahirkan. Okey, bila dia mencapai akil balik, usia sekunder ni, okey, tadi dia diselaputi oleh follicle primer kan? Okey, tadi dia diselaputi oleh follicle primer. Okey, bila dia dah semakin berkembang, oosit primer dah jadi oosit sekunder, folikel yang menyelaputi dia pun sama akan berkembang menjadi folikel sekunder. Okay. Bila dia balik, bila dia nak membebaskan ovum ni, ini akan melengkapkan proses meiosis. Jasad kutub pun sama melengkapkan proses meiosis. So, yang ini akan menghasilkan oosit sekunder yang belum matang. Oosit sekunder. Yang ini dia akan hasilkan satu jasad kutub. Yang ini pun jasad kutub 2. So, sekarang ni dalam proses dia nak balik, dia akan hasilkan satu oosit sekunder dan 3 jasad kutub. Okey, kemudian ni ovum dia saya lukis balik. Pada proses oosit sekunder sekunder ini oosit sekunder, ini adalah folikel sekunder. Bila dia nak membebaskan oosit sekunder ni, apa yang dibuat ialah folikel sekunder ni akan berkembang menjadi folikel graft. Okey, akan berkembang menjadi folikel graft. Okey, folikel graft ni dalam ni ada oosit sekunder. Okey, dia akan menghampiri dinding ovari. Okay, dan bila masa dia balik, dia nak berovulasi, dia akan rapatkan diri dia, folikel graft ni akan rapatkan diri dia pada dinding ovari dan dia akan membebaskan. Ini akan keluar. Bila sahaja oosit sekunder ni keluar daripada ovari, proses ini kita panggil sebagai ovulasi. Okay. Apa yang berlaku ialah folikel graft dia memang masih dalam ovari dia. Yang keluar hanyalah oosit sekunder. Okay, dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Ini corpus luteum. Okay. Bila oosit sekunder ni dibebaskan dan dia akan pergi ke fallopian tube. Okay, ni rahim Okay, dia akan masuk ke sini. Dia ada 2 kemungkinan. Sama ada disenyawakan, ataupun tak disenyawa. Okay, jika dia disenyawa, contohnya ada sperma masuk. Sperma akan bergabung dengan oosit sekunder. Bila sahaja disenyawakan, barulah oosit sekunder ni berkembang menjadi matang dan itulah kita panggil sebagai ovum yang matang. Dan jika ada persenyawaan ini, corpus luteum ni akan menghasilkan 2 hormon, iaitu estrogen dan satu lagi progesteron. Okay. Itu bila dia disenyawa. Kalau dia tidak disenyawakan, dia akan duduk situ dan ini pun akan disingkirkan melalui ovari dan dia akan dikeluarkan dari badan melalui haid. So dia akan merosot. Okay, apa jadi pada 3 jasad kutub ini? Jasad kutub ini dia sendirinya akan terhapus, akan mati dan terhapus. So tak ada function sangatlah. Okay, itu adalah proses
penghasilan ovum.